Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saudara pengurusi, al-fadil Ustaz pengurusi yang dikasihi Fadilatul Syekh Tuan Guru Ustaz Fawaz, para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan sekalian. Terima kasih atas jemputan pada sesi ini. Saya edarkan helaian muqaddimah sedikit daripadanya, bukan semua, al-awasim min al-qawasim, tapi yang saya edarkan itu ialah kata-kata muhaqqiq kepada kitab al-awasim min al-qawasim, iaitu Muhibbuddin Al-Khatib. Jadi Muhibbuddin Al-Khatib dia mentahqiqkan kitab al-awasim min al-qawasim. Saya nak cerita sikit dulu tentang al-awasim min al-qawasim. Walaupun saya tahu banyak daurah ni kepada daurah fiqh, tapi sedikit tentang al-awasim min al-qawasim ini bukan nak cerita keseluruhan kitab itu, tetapi manhaj perbahasan di dalam kitab tersebut. Al-awasim min al-qawasim ialah kitab yang ditulis oleh tokoh besar, iaitulah al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki adalah merupakan tokoh besar di dalam mazhab Malik. Kita tahu kitab dia, mungkin siapa yang baca tentang Ahkamul Quran, Al-Awasim min Al-Qawasim, Aridatul Ahwazi, syarah kepada At-Tirmidzi, dan banyak lagi karya-karya besar yang menempatkan Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Saya dulu, antara benda yang saya tertarik dengan Ibnu Arabi ini, kata Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, lagi saya bezakan dengan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi, dia kata dia datang ke Mekah, dia minum air Zam-Zam, dia niat supaya dia banyak ilmu. Kata dia, aku terlupa nak niat supaya banyak amal. Maka aku dapati diriku ini banyak ilmu, tapi kurang amalan. Tawaduk dia lah, tawaduk dia. Tapi nak ceritanya, Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, kadang-kadang orang keliru dengan Muhyiddin Ibnu Arabi, tanpa alif lam. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ashbili Al-Maliki adalah tokoh di dalam mazhab Malik. Tokoh besar dalam mazhab Malik kerana di karyanya. Tapi saya nak cerita latar dia sedikit supaya tuan-tuan tahu sejarah tentang tokoh-tokoh dan perbezaan zaman ni. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi ini adalah salah seorang murid kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam sejarahnya, dia ni orang mana tuan-tuan? Orang Andalus, Spain. Di Andalus, saya tak tahu nak atok macam mana. Dunia Islam ni bila dia berkembang, dia ada di Baghdad pada hujung, dan dia ada di Andalus. Di Andalus ini kita panggil di Maghrib lah, Maghrib. Tu kita panggil apa? Maghribi. Maghrib ni adalah Maghrib ni dari segi jalur pemikiran dia macam konservatif sikit. Baghdad ni macam maju sikit. Jadi ulama-ulama yang agak ulama-ulama bandar ni duduk di Baghdad lah. Sebab dan Andalus, dia kita tahu Abdul Rahman Dakhil masuk dan membuka kerajaan Andalus, lari daripada serpihan daripada kerajaan Bani Umayyah. Sebab tu wujudnya
khalifah yang berbeza telah bermula bukan sejak zaman ini, ya, pemerintah sejak zaman itu apabila ada di Baghdad dan juga ada di Andalus. Di Andalus ulama-ulama berkembang. Mereka ni orang Europe. Bukan Europe lah, hampir dengan Europe. Dan mereka termasuk juga Afrika dan seumpamanya dekat dengan mereka. Bagaimana Andalus menjadi mazhab? Andalus ini mazhabnya Malik. Walaupun Imam Malik, kita tahu Imam Malik duduk di mana? Imam Malik di Madinah. Tapi kemudian mazhabnya berkembang di Andalus melalui anak murid Imam Malik iaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi. Imam Malik ni kalau kita baca kitab Muwatta ada dua Yahya bin Yahya. Satu Yahya bin Yahya Al-Ansari, satu lagi Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya, kadang-kadang orang sebut Yahya bin Yahya, dia sangka Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yang riwayat dalam Sahih Muslim itu bukan Yahya bin Yahya Al-Laythi, itu Yahya bin Yahya Al-Ansari. Dia meriwayatkan hadis, tidak meriwayatkan mazhab. Yahya bin Yahya Al-Laythi, dia meriwayatkan hadis dan mazhab. Dia balik ke Andalus, dia mengembangkan mazhab Malik. Jadi mazhab Malik berkembang di Andalus. Dia itulah yang terkenal, yang saya ingat tuan-tuan pun tahu cerita dia, yang Imam Malik pada satu hari gajah masuk ke Madinah, ramai orang keluar tengok gajah. Dan Yahya bin Yahya Al-Laythi kata, Imam Malik tanya, kau tak pergi tengok ke? Dia kata, aku tidak datang untuk melihat gajah. Wa innama ji'tu li araka ya imam, aku datang kerana nak melihatmu wahai imam. Jadi dia mendengar riwayat daripada Imam Malik, panggil dia Aqil Andalus, orang bijak Andalus. Dia membawa balik riwayat. Dia bawa balik, dia bawa balik kitab Muwatta. Kecuali satu bab yang dia terlewat, iaitu Kitabul I'tikaf. Masa tu dia pergi ke ni, dia pergi cari Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ni tokoh semasa zaman Malik yang mana bersaing dengan Imam Malik. Tapi tengok anak murid Imam Malik pergi dengar dia juga di Mesir. Yang kita tahu bahawa Imam Syafi'i bila masuk ke Mesir cari Al-Laits bin Sa'ad. Imam Syafi'i kan anak murid kanan Imam Malik. Kan dia pergi jumpa kubur Laits, dia kata, asyhadu annaka afqah min Malik, aku menyaksikan engkau lebih faqih daripada Malik. Okey. Mazhab Malik berkembang di Andalus, di Maghrib. Dan kita tahu tokoh-tokoh di Maghrib sebelum mazhab Malik berkembang, ada lagi tokoh-tokoh lain, iaitu mazhab Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i, mazhab dia kuat di Maghrib. Tu saya nak cerita, perkembangan dunia tu macam tu lah. Satu masa mazhab ni kuat, mazhab ni main ambil. Al-Auza'i mendapat tempat, sehingga mazhab Malik kemudian kuat. Dan kita juga tahu ada satu orang tokoh yang hebat, iaitu Ibn Hazmin Al-Andalusi. Kitab dia apa? Al-Muhalla. Mungkin satu hari nanti Tuan Syekh Ustaz Fawaz baca Muhalla pula kat sini. Al-Muhalla yang menunjukkan kebijaksanaan Ibn Hazmin Al-Andalusi. Saya selalu sebut antara benda yang saya kagum dalam Muhalla tu, apabila Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi mentahqiqkan wanita sama seperti lelaki kena pergi sembahyang di masjid. Dan bab itu punya kuat, dia tahqiq penghujahan dia. Perempuan, dia menyanggahi pandangan jumhur. Kalau kita pergi Saudi ke apa kan, dia kata orang perempuan afdal sembahyang di rumah. Ibn Hazmin kemukakan dalil-dalil yang begitu kuat. Macam mana lelaki, perempuan pun kena pergi masjid, sama. Menarik. Sehingga di Oxford, Syekh Nadwi buat keluar satu terjemah khas bahagian tu, menunjukkan persamaan lelaki dan wanita dalam bab pergi ke masjid, terutama di barat. Benda ni menarik. Tapi Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia orang Maghrib lah. Dia selalu rasa kecil hati dengan perkembangan dunia ni, kerana dia tak berapa mendapat tempat, pertama aliran dia tu, dan kemudian dia duduk di Maghrib. Dia kata, ana syamsu fi jawil ulumi tali'atun, ana syamsu fi jawil ulumi muniratun, walakinna aibi
anna matla'an al-gharbu walau annani min jihati syarqi tali'atun la jada ma dha'a min dzikri an-nahabu. Dia kata aku adalah tokoh-tokoh dulu kan. Aku adalah matahari yang bersinar di langit ilmu. Tetapi cacatnya aku kerana aku terbit di sebelah barat. Kalaulah terbitnya aku itu di sebelah timur, nescaya orang berpusu-pusu mengambil apa yang keluar daripadaku. Dia kata ana syamsu min jawil ulumi muniratun walakin aibi anna matla'an al-gharbu. Gharbu tu maghrib. Maghrib. Okey, tak habis lagi duk cerita mukadimah. Okey. Kitab ini namanya sebelum anda lupa, walaupun maghrib ni dia mazhab Malik, tapi salah satu perkara yang berlaku di maghrib ni ialah anda kata apa? Antara guru Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi ni siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kitab-kitabnya diharamkan di Maghrib, di Andalus. Di Cordova, Ali Yusuf Tashfin mengisytiharkan kitab Imam Malik Ihya Ulumuddin dibakar. Dia bukan aliran Salafi ke apa? Asy'ari, Maliki. Mereka membakar kitab Ihya Ulumuddin di Cordova dan tidak boleh ada mana-mana perpustakaan yang mengandungi kitab Al-Imam Al-Ghazali. Dan mereka mengisytiharkan dia sebagai, ana ada tulis sedikit nanti ana bagi artikel, sebagai kitab yang salah, sesat. Dan hukuman ulama-ulama ketika itu begitu berat. Ali Yusuf Tashfin ini, dia pada zaman, dia meninggal pada tahun 537, bayangkan. Siapa dia yang nasihat Ali Yusuf Tashfin? Tokoh Malik yang besar, Asy'ari juga, iaitu Ibn Hamdin. Al-Qadi Ibn Hamdin menasihatkan supaya buku ni dibakar. Dan Ihya Ulumuddin telah dibakar di Cordova, diharamkan daripada semua perpustakaan, dan fatwa-fatwa dikeluarkan oleh para ulama begitu banyak berhubung dengan kesalahan kitab Ihya Ulumuddin. Antara tokoh besar yang mengeluarkan fatwa tentang kesalahan kitab Ihya Ulumuddin, saya cerita ni kod ni, saya cerita sejarah dulu. Sekali saya cerita balik macam mana dia punya cover dia, kan? Ialah Al-Imam Al-Turtushi. Ni imam alim, abid, saleh, zahid, sufi. Dia kata, aku tidak syahana kitabahu bil kadhib ala Rasulillah. Dia kata Al-Ghazali telah memenuhi kitabnya dengan pendustaan kepada Rasulullah. Fala a'lamu kitaban ala basidil ard fi mablagh ilmi aktsara kadhiban ala Rasulillah minhu. Aku tak pernah jumpa satu kitab atas muka bumi yang lebih bohong kepada Rasulullah lebih daripada Ihya Ulumuddin. Ini adalah yang dikeluarkan oleh Al-Turtushi. Dan apabila kes ni berlaku, macam-macam ramai tokoh-tokoh keluarkan, baliklah anak murid Al-Imam Al-Ghazali, iaitu saudara Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi. Beliaulah yang kembali mengangkat sedikit kitab Ihya Ulumuddin dan mengangkat nama gurunya. Menariknya, Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi ini dia anak murid kepada Al-Turtushi itu, dan juga anak murid kepada Al-Ghazali. Jadi dia tahu dua-dua guru dia ni. Dia tahu dua-dua guru dia. Cuma ada bab yang mana, ni adil yang sikap dia, ada bab yang mana dia tak boleh bela Imam Ghazali. Dia kata yang ni memang salah, tapi hal lain tu ada banyak yang betul. Di samping isu hadis-hadis palsu dan maudhu' dan lemah dalam Ihya tu, tapi satu bab yang Al-Ghazali sebut di dalam cerita Al-Ghazali sebut, iaitu Al-Ghazali sebut, wa kullu ma qasama Allah baina ibadihi min rizqin wa ajalin wa imanin wa kufrin fa kulluhu adlun mahd laisa fil imkanin aslan ahsan wala atam minhu walau kana wadakharahu ta'ala ma'al qudrati walam yaf'alhu lakana bukhlan wa zulman. Dia kata
setiap yang Allah bahagi, ni Al-Ghazali berkata-kata, setiap yang Allah bahagi di kalangan hamba-hambanya, di kalangan rezeki dan ajal dan iman, kufur, kesemuanya keadilan yang sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya. Tidak ada lagi kemungkinan di sana ada yang lebih baik dan sempurna daripada itu. Jika di sana ada kemungkinan untuk lebih baik dan sempurna, tapi Allah simpan bersama dengan kudrat Tuhan tidak melakukannya, itu adalah satu kebakilan dan kezaliman. Perkataan ini ialah perkataan ahli falsafah sebenarnya, tapi perkataan ini telah menghadkan kudrat Tuhan, seolah-olah yang Tuhan buat bagi alam ni terbaik, tak boleh buat lebih pada baik ni dah. Menyebabkan ulama-ulama membantah, seolah-olah Tuhan takat ni je dia punya kudrat dia. Jadi Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dia telah bela guru dia, tapi dia kata yang ni dia salah lah, yang ni telah terkeluar daripada ijma' umat, dan ini adalah kesalahan yang nyata di segi akidah dan falsafah. Hak ni salah, hak ni salah. Dan dia juga dia komplain tentang hadis apa, tapi peranan Ibn Al-Arabi ni, dialah dengan wujudnya dia taklah begitu tajam sangat pemusuhan terhadap buku Al-Ghazali di Andalus. Tapi dia insaf lah, bukan nak murid jenis hak salah-salah lah, hak salah lah itu kita. Okey, tapi memanglah cerita masa hadis palsu dan seumpamanya itu cerita lain. Ada seorang lagi sebelum kita baca kitab, ada seorang lagi namanya nama saya Muhyiddin Ibnu Arabi, sebelum kita pergi. Yang ni tokoh sufi, tokoh wahdatul wujud. Kan? Yang terkenal dengan kata-kata idza dakhala sin fi shin zahara qabrul Muhyiddin rabbukum tahta qadami. Siapa-siapa yang mengaji. Dua kitab dia yang terkenal, yang dianggap kontroversi oleh para ulama, iaitu Fususul Hikam dan satu lagi Futuhat Al-Makkiyah. Dua kitab ni telah mengangkat ilmu wahdatul wujud yang menjadi kontroversi. Ulama-ulama keseluruhannya, hampir keseluruhannya menghentam, yang mengkafirkan jangan tanyalah Ibn Arabi. Tapi dalam dunia akademik, saya nak beritahu, adalah juga ulama yang bela dia. Antaranya Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi bela dia, Faidul Qadir. Bahkan Al-Imam Suyuti, kita tengok pada satu sisi Suyuti ada tulis kitab tentang larangan bid'ah macam sampai lafaz usuli pun dibid'ahkan oleh Suyuti. Tiba-tiba As-Suyuti membela Ibn Arabi. Kitab khas dia membela Ibn Arabi, Tanbihul Ghabi bi Fadai Ibn Arabi. Tapi dia membela Ibn Arabi. Pada sisi satu keganjilan kan, dunia akademik ni kadang-kadang dia ganjil sikit kan. Dia bela As-Suyuti, dan As-Suyuti ni ada juga benda-benda sufi lain yang dia bela. Tapi maksudnya majoriti para ulama marah pada Ibnu Arabi. Hak tak ada alif lam ni. Hak kita baca ni ada alif lam. Ni kita mukadimah sikitlah cerita tentang dunia ilmu ni. So Ibnu Arabi tu pasal isu, dia bukan isu fiqh dan dia bukan isu akidah dia. Yang ni ialah orang tak petikai akidah Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Yang ni orang tak petikai akidah dia. Dia ni menariknya, dua-dua Ibnu Arabi dan Ibnul Arabi dua-duanya Andalus. Dua-duanya dari Ashbili, Sevilla. Saya pernah pergi lah tempat tu. Dan kemudian dia Andalus, Al-Ashbili. Dia orang sama di tempat mereka tu. Okey. Kitab yang kita bincang ni nama dia Al-Awasim Minal Qawasim. Awasim ni apa dia? Kita kata ismah lah. Ismah ni seolah-olah pelindung lah. Minal Qawasim tu Qasimah. Arab kata Qasimatuz Zahr, balak. Apa cerita kitab ni? Kitab ni satu kitab yang bagus kerana Ibnul Arabi, Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi mengambil satu peranan membela para sahabat Nabi daripada tomahan-tomahan tentang diri para sahabat selepas kewafatan Nabi. Isu berebut kuasa,
isu Saidina Osman, isu-isu ni. Dia ambil tanggungjawab ini. Jadi dia tulis kitab ni. Kitab ni dulu orang yang mula seingat dalam dunia Islam yang zahirkan kitab ni Syekh Idris bin Badis Algeria. Dia keluarkan kitab ni. Cuma makhtutat yang dia keluarkan ni, tuan-tuan nak kena tahu, makhtutat ni bila dia keluar, ada orang ada. Kadang-kadang makhtutat ni dia tak berapa jelas. Sebab tu bila orang nak buat keluar satu-satu kitab lama, dia kena bandingkan makhtutat yang dia ambil di pustakaan ni, dia ambil, ditengok balik, dicek. Kadang-kadang ba jadi nun, kadang-kadang kawan tulis tu tidak ada huruf, tak hilang huruf. Dan saya nak kena sebut sikit, ini pun satu ilmu baru, satu cabang ilmu, iaitu tentang khat. Orang-orang saya sebut tadi, orang-orang di Maghrib ni dia konservatif sikit. Ketika khat nasakh mula digunakan di Baghdad dan seumpamanya, orang-orang di Maghrib mereka tak mau, sebab mereka kekal dengan khat Kufi. Mereka masih lagi bincang bolehkah guna khat tu. Sebab tu khat Maghrib ni dia elok dan dia agak konservatif sikit. Dia tak mau ikut perkembangan di Baghdad ni. Walaupun zaman tu mungkin kita anggap konservatif, ada negatifnya. Tetapi tuan-tuan, saya ni mulahazah saya lah. Oleh kerana orang di Maghrib ni dia simpan cara lama. Hari ni dunia Islam berkembang, cara tradisi ni kuat di kalangan orang Maghrib. Sebab tu tuan-tuan tengok tokoh-tokoh yang muncul ke belakangan ni, banyak tokoh-tokoh yang aliran talaqi ni daripada Maghrib. Banyak. Said Kamali, kalau tidak banyaklah kan. Tak apalah, pendirian politik tu satu hal. Hatta bin Bayyah ke, Hasan Dadau, semua ni daripada aliran talaqi yang dulu aliran mazhab Malik yang duduk di sana. Mereka tak sama dengan di kota Baghdad ni. Mereka konservatif. Masa tu orang nampak mereka macam Ibn Hazmin kata tadi. Tapi bila mereka masih preserve, mereka masih simpan cara lama tu. Jadi menyebabkan mereka berkembang, ya, ilmu-ilmu mereka, mereka tersimpan khazanah-khazanah lama tu dengan mereka. Okey. Sekarang kita pergi pada nas yang saya sebut tu. Siapa dia Muhibbuddin Al-Khatib? Nas ni ialah nas Muhibbuddin Al-Khatib. Muhibbuddin Al-Khatib ialah adalah muhaqqiq bagi kitab ni. Muhibbuddin Al-Khatib ni dia bukan orang zaman dulu. Ni siapa-siapa tuan-tuan semua para alim ulama yang ada di sini lebih maklum. Kitab-kitab yang kita baca yang lama, dia kadang-kadang bila kita baca saja kemampuan kita tak kuat. Jadi kalau kitab tu salah ataupun hadis dia lemah, kita tak tahu. Kita perlu kitab itu ditahqiqkan. Sebab tu balik pada Ihya Ulumuddin tadi, memang ada hadis palsu dan juga hadis-hadis ni, dan juga mungkin sebahagiannya qaul-qaul yang mungkin kita boleh bincangkan balik ataupun ditolak oleh ulama. Tapi di sudut hadis, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 telah melakukan peranan yang penting apabila dia telah takhrijkan hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Sebab tu kalau kita nak baca Ihya Ulumuddin, bacalah dengan tahqiq ni. Walaupun sebahagian para ulama Ihya Ulumuddin ni memanglah ramai rat dia, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Jauzi. Bahkan di kalangan ulama dulu dia sebut macam-macam, Imatatuddin, dia kata bukan Ihya Ulumuddin. Panjang kontroversi mereka, sampai puluh-puluh ulama menolak dia. Tapi kemudian dikaji balik, dilihat sisi yang positif. Orang selalu marah ke Ibn Taymiyah. Orang kata Ibn Taymiyah tak sama dengan Al-Ghazali. Tapi saya tengok dibandingkan Ibn Taymiyah dengan ulama-ulama sebelum Ibn Taymiyah lebih insaf dalam menerima Ihya. Dia kata ada hadis-hadis ni, ada juga benda yang bagus. Dia tak tolak macam kebanyakan ulama sebelum zaman Ibn Taymiyah, yang menolaknya dengan dahsyat, membakar kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ulama Ibn Taymiyah tidak. Ibn Taymiyah sebut dia dhaif, sehingga dia bagi keuzuran pada Al-Ghazali. Dia kata Al-Ghazali ni kalau dia tahu hadis ni masuk, dia tak sebut. Tapi bidang dia lain. Tapi kalau kita tengok Ibn Hamdin, kita tengok, oh dahsyat.
kaul mereka tentang Al-Ghazali. Mereka kata Al-Ghazali masa awal tu dia okey, masa dia faqih. Bila ujung tu dia pergi jadi sufi tu dia ada pening. Dia tulis macam tu kan dia. Tapi Ibn Taymiyah tidak begitu. Okey. Muhibbuddin Al-Khatib, dia tahqiq kitab ni. Dia ambil kitab ni, dia tahqiq. Dan tuan-tuan boleh baca Al-Awasim minal Qawasim ni, terutama bila nak hadapi hujah-hujah Syiah. Walaupun selepas daripada zaman ni, ada ramai dah orang tulis buku-buku yang bagus untuk jawab yang nak menyamai Al-Awasim minal Qawasim ni yang lebih baik lagi. 2 jilid kalau tuan-tuan nak baca, iaitu Tahqiq Mawaqifis Sahabah, mentahqiqkan pendirian sahabat yang ditulis oleh Dr. Muhammad Amhazun. Yang ni lebih bagus, bukan lebih bagus, lebih banyaklah. Had dulu, ini turas ni lebih bagus. Saya nak baca sedikit apa yang Muhibbuddin tulis. Kerana padanya ada pengajaran. Tuan-tuan tengok pada muka surat 48 tu. Saya nak ajak baca ni untuk diri saya lah, dan tuan-tuan juga sama-sama manfaat kata-kata dia. Muhibbuddin ni, saya kata dia orang Syria. Zaman Osmaniyah, mengaji dengan pak dia, mengaji di sekolah, pak dia suruh berhenti, suruh talaqi. Sehingga dia jadi alim dan dia belajar dengan sebahagian dengan ulama-ulama, dan guru dia antaranya ialah Al-Jazairi. Al-Jazairi ialah guru dia, Muhammad Jazairi, guru dia di Syam. Kemudian dia berkembang ilmu dia, kemudian dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Istanbul, dia masuk kelas di sana. Dia ambil hukuk ke apa, zaman kerajaan Osmaniyah, kemudian dia kena tangkap pasal nak memperjuangkan bahasa Arab. Zaman Turki dah nak jatuh. Kemudian dia mai ke Qahirah, dia mai ke Mesir, dia buka perpustakaan di Mesir, dia tahqiq banyak kitab dah. Okey. Kata dia, Nahnu al-muslimina la na'taqidu al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu al-muslimina, yani nahnu na'ni atau nakhus al-muslimina, yani sebenarnya nahnu al-muslimun. Nahnu al-muslimin, nahnu kami, aku maksudkan yakni kaum muslimin, la na'taqidu al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriktikad dengan keismahan, kemaksuman untuk seseorang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man idda'a al-ismata li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadzibun. Sesiapa saja yang mendakwa ismah untuk seseorang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kadzibun, dia adalah seorang pendusta. Sebelum saya pergi, ini ada sikit masalah. Apa maksud ismatul anbiya? Dia maksud ni dalam zaman ni lah. Kita hanya Nabi saja yang maksum, dia kata. Sebenarnya bab ini ulama bincang ismatul anbiya, bukan Nabi sajalah, semua para anbiya. Maksumnya anbiya ni apa? Ulama-ulama sepakat tentang maksumnya anbiya pada beberapa perkara dan tidak sepakat pada satu perkara. Mereka sepakat para nabi tidak maksum di dalam menyampaikan tabligh risalah, menyampaikan risalah. Tak ada nabi ni silap sampai, yang ni tak mungkin. Mana-mana nabi, mana-mana anbiya pun, mana-mana rasul pun sama. Oh, saya tengok dia orang apa? Dia orang yang kertas tu terkalih kot kan? Kan? Yang duduk di bawah tu duduk atas kan? Dia baru cakap ya? Kena duduk di bawah. Siapa saja yang ismah ni dalam tabligh, yakni menyampaikan risalah, dia ismah. Tak mungkin nabi Tuhan bagi lain, dia kata lain. Yang ni tak mungkin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kedua, dia maksum di dalam kabair, dosa-dosa besar. Nabi tak mungkin melakukan dosa besar. Yang kedua, dia maksum daripada benda yang mukhillu, iaitu benda yang mencacatkan maruah, al-muru'ah, yang mencacatkan maruah. Yang ni Nabi tak laku. Cuma ulama khilaf dosa kecil. Nabi maksum ke tak?
Majoriti para ulama menyatakan Nabi-Nabi tidak maksum juga daripada dosa kecil. Saya kira orang tengah terkejut, tapi memang itu. Sebab ada contohnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta ampun kat Tuhan. Sebab ada salah dia buat. Nabi Musa alaihi salam, masa dia pukul Qibti tu, dia kata apa? Qala hadha min amali syaitan, innahu aduun mubin. Qala rabbi ghafir li. Qala apa? Rabbi inni zalamtu nafsi. Dia menyatakan, wahai Tuhan, aku zalimkan diriku. Faghfir li, ampunkanlah aku. Faghfaralah, Tuhan ampunkan dia. Dalam Abasa wa Tawalla, Nabi bermasam muka, Allah tegur. Dan banyak lagi. Dan antaranya ialah dalam riwayat Bukhari, yang Nabi cerita nazala nabiyyun minal anbiya, seorang Nabi yang turun kat satu tempat tu, lepas pada tu semut gigit dia, dia bakar semua sarang semut dah. Allah kata fahala namlatan wahidah, hanya seekor semut Nabi bakar. Menunjukkan para Nabi mungkin juga melakukan sarair, benda kecil. Sebab tu ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampun Nabi ni. Okey. Ampunan, cumanya Allah tidak pernah membiarkan mana-mana Nabi buat dosa kemudian larut dalam dosa. Terus Allah betulkan. Jadi bab dosa kecil khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan kata dosa kecil ada kemungkinan kerana semua anak Adam tu silap, termasuklah para Nabi. Sebab tu Allah membetulkan mereka. Ada Allah kata, Allah tegur Nabi kenapa Nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan pada dirinya. Semua ini kata mereka, bab ini khilaf. Dosa besar sepakat, tabligh risalah sepakat, tak buat benda cacat muruah sepakat. Okey. Dia kata kita tak pernah kata maksum kepada sesiapa selepas Rasulullah. Fal insanu insanun. Manusia itu, insan itu, insan. Yasduru anhu ma yasduru anil insan. Terbit daripada insan itu apa yang terbit daripada insan. Fayakunu minhul haqqu wal khair. Maka akan ada daripada insan itu yang hak wal khair. Wa yakunu minhul batilu wasyarr, akan berlaku ada daripada insan itu batil dan syar. Wa qad yakunul haqqu wal khairu fi insanin binitaqin wasi'in fayu'addu min ahlil haqqi wal khair. Akan boleh jadi al-haq wal khair itu, yang benar dan baik itu pada suatu insan, binitaqin wasi', dengan lingkungan yang luas, yang banyak. Fayu'addu min ahlil haqqi wal khair, maka dia dihitung di kalangan ahli yang benar dan khair. Wa hadha la yamna'u hadha min an takuna lahu hafawat. Ini tidak mencegah, tidak menghalang untuk berlakunya, adanya pada dirinya hafawat, kegelinciran, kesilapan. Yang ni saya nak quote ni supaya kita dalam nak baca para ulama, baca siapa pun, jangan kita berletak orang tu perfect. Dia kata insan-insan, tapi bila dia tu dilingkungi dengan kebaikan yang banyak, kita kata ahlul khair, ahlul haqqi wal khair. Tapi ini tidak menghalang untuk berlakunya hafawat, kata dia. Wa qad yakunul batilu wasyarru fi insanin akhar binitaqin wasi'. Boleh jadi juga kebatilan dan kejahatan pada insan yang lain dengan nitaq, ruangan yang begitu luas. Fayu'addu min ahlil batil wa syarr, maka kita hitung dia di kalangan ahli batil dan syar. Wala yamna' hadha an tabdura minhu bawadirus salihat fi ba'dul awqat, dan ini tak menghalang untuk kadangkala mai berlaku daripadanya bawadirus salihat, benda-benda yang baik daripadanya, fi ba'dil awqat, dalam waktu-waktu tertentu. Hatta yang jahat, hidup penuh jahat pun,
kemungkinan juga akan berlakunya dia buat benda-benda baik. Tengok kaedah Muhibbuddin kata. Okey. Yajibu ala man yatahaddath an ahli al-khair an ahli al-haqq wal khair. Idza alima lahum hafawat an la yusi'a ma ghalaba alayhi min al-haqq wal khair. Fala yakfuru dhalika atau fala yakfuru dhalika kullahu min ajli tilka al-hafawat. Maka wajib kepada sesiapa yang berbicara tentang ahli al-haqq wal khair, apabila ia mengetahui bagi ahli al-haqq wal khair itu hafawat, kegelinciran, kesilapan, alla yusi'a ma ghalaba alaihim min al-haqq wal khair, janganlah dia merosakkan apa yang menjadi kebanyakan hidupnya daripada kebaikan al-haqq wal khair, dan dia menghapuskan semua kebaikan itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang kecil itu. Maksudnya apa? Bila kita bicara tentang ulama, tiba-tiba kita jumpa satu dua kesalahan dia, janganlah kita angkat kesalahan itu sehingga seolah-olah dia ni geng jahat. Dan ini sering kita buat. Kalau orang tu baik, soleh, tiba-tiba jumpa satu kes buruk dia, hak buruk itulah kita angkat. Sedangkan dia 30 tahun berjuang dalam hidupnya membawa dakwah, ada satu kes cacat sikit, hak yang tu jadi tajuk sembang kedai kopi kita. Dan orang kita suka macam tu. Banyak ulama tulis kitab ni, berjilid-jilid tulis, jumpa dua baris hak salah, hak dua sebaris itulah kita angkat. Kita jangan buat perangai itu. Golongan fanatik selalu buat. Fanatik belah kiri ke belah kanan ke tak kira aliran. Dia memang cari kitab hak ulama hak tak suka, dia cari bab hak salah. Kawan tu tulis 1099 hak betul, dia tak jumpa. Hak satu hak salah itulah yang dia tulis balik. Kalaupun kita nak tanbih, nak bagi tahu kita bab ini akhta. Rajul alimun, saya suka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia tulis satu kitab Syiar A'lamin Nubala, banyak jilid, dan saya suka baca Syiar A'lamin Nubala kerana terkenalnya Al-Imam Az-Zahabi. Dia meninggal pada tahun 748 Hijrah. Terkenalnya Al-Imam Az-Zahabi dengan sikap yang adil. Dia Al-Ghazali alim besar, dihimpunkan dalam kisah A'lamin Nubala, banyak kritikan orang pada Al-Ghazali, tapi mukadimah dia kata wal Ghazaliyu imamun kabir. Ghazali itu adalah imam yang besar. Wa ma min syartil alim alla yukhti. Bukanlah syarat orang alim tu tak salah. Mahab pro Ghazali pula, dia tak salah, buku dia Nabi iktiraf dalam mimpi. Bahkan saya pernah dengar ada satu tokoh tu, dia kata Al-Ghazali ni pernah Nabi Musa tanya Tuhan, siapa dia yang lebih baik daripada dia? Dia kata Al-Ghazali. Sampai peringkat tu. Kita Al-Ghazali ke, Ibnu Taimiyah ke, Ibnu Qayyim ke, ada bab, mesti sebagai insan ada bab yang kita nampak cacat dia. Hak cacat dia, hak cacat kita jangan tanyalah. Ini kata Muhibbuddin Al-Khatib. Okey, kata dia, apa dia kata? Kedua, wa yajibu ala man yatahaddatsu an ahli al-batil wa syarr idza alima lahum bawadirus salihat alla yuhiman nas annahum minas salihat min ajli tilka syawaridi asyadzah min a'malihimus salihat. Wajib kepada orang yang memperkatakan tentang ahli batil dan syarr, idza alima lahum bawadirus salihat, jika dia tahu berlakunya bawadir ni benda yang tiba-tiba berlaku lah, badara kan ila dhihni kan, yakni benda-benda salihat yang berlaku secara terpencil, jangan dia yuhiman nas, mewahamkan manusia, memberi faham pada manusia annahum minas salihat, itulah amalan-amalan soleh puak-puak ni, min ajli tilka syawaridi syadzah min a'mali mis salihat, kerana disebabkan amalan-amalan sikit yang ganjil dalam hidup mereka. Satu orang penuh dengan kejahatan, menentang agama, satu benda dia buat baik, kita telah bagi seolah-olah dia tu pejuang agama, lalu orang keliru.
Satu orang penuh dengan kebaikan dalam hidup dia, kerana satu salah dia buat, kita bagi tahu dia inilah perosak agama. Muhibbuddin kata jangan buat yang tu. Jangan angkat hak orang yang soleh, yang hidup dia dipenuhi dengan kebaikan, angkat hak salah hak satu tu. Satu pihak lagi hidup dia penuh dengan kejahatan, kita angkat hak baik yang satu tu. Sehingga orang akhirnya mengangkat orang yang salah itu sebagai tokoh agama, yang tokoh agama tu dianggap sebagai salah. Ini Muhibbuddin kata. Pasal apa Muhibbuddin kata ni? Pasal dia nak bincangkan tentang sahabat. Pasal sahabat tidak maksum. Pasal sahabat tidak maksum. Ini kaedah. Kita hadapi zaman ini, bila kita tengok dunia internet ni, dia bawa keluar. Ni, Sayyidina Umar dah buat ni. Dia bawa keluar, orang ni buat macam ni. Kita pun nak jawab, nak bagi tahu benda ni tak salah. Kita tak macam tu manhaj kita. Kita bagi tahu ada perkara tertentu memang silap berlaku. Tetapi fulan ni hidup dia terus bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Umpamanya satu orang sahabat Nabi. Munir Ghadban tulis satu buku, Muawiyah bin Abi Sufyan malikun mujahidun. Tapi cerita Muawiyah 40 tahun mentadbir dunia Islam. Kapal perang yang armada perang yang dia kendalikan. Islam tersebar di bawah dia. Semua orang tak tahu. Orang tahu Muawiyah berkeliling Ali. Lepas tu main pula cerita Muawiyah rancang apa dengan Amr bin As nak pergi tipu Ali, pergi angkat Quran, pergi angkat apa, sehingga semua riwayat-riwayat palsu ni main. Kita pula tengok ada satu benda salah tu, duk try nak ejaz tu. Memang kadang-kadang boleh ejaz. Tapi kadang-kadang kita kata, okey, let's say dia salah bab tu. Kemudian apa? Ahli neraka. Orang yang selepas dia pun Tuhan Allah jadikan amalan dunia ni bukan tu. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, orang memang kadang-kadang tak suka aliran berbeza. Ibn Taimiyah membahaskan tentang ulama-ulama kalam yang dia rot mereka kerana dia tak setuju dengan aliran kalam dan dia tidak berapa serasi dengan sebahagian pandangan golongan Asy'ariyah. Pada sisi pandang dia. Tapi dia kata tidak ada tokoh-tokoh yang ku sebut ni. Di samping perkara yang ku jawab mereka ni, mereka telah menulis mempertahankan Islam, menentang golongan malahidah, apa yang tidak ditentang oleh orang lain dan tidak dipertahankan oleh orang lain. Di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala menimbang kebaikan dan kejahatan, dan mereka ini di kalangan orang-orang yang saleh dan baik. Perbahasan ilmiah. Tapi soal di sisi Tuhan tak. Para sahabat radhiyallahu anhum, Ibn Taimiyah selalu mengangkat ayat apa? Allah ajar kepada kita supaya kita Allah innasina au akhtana. Jika kita silap ataupun kita melupa dan silap, supaya Allah ampunkan. Okey. Kenapa dia angkat ini hal ni? Dia kata, "Inna ahdatsil mi'atil ula min usuril Islam kanat min mu'jizatit tarikh." Sesungguhnya kejadian-kejadian 100 tahun yang awal daripada unsur, yakni jamak pada asr, zaman-zaman Islam, kanat min mu'jizatit tarikh, dia adalah mu'jizat tarikh. Wal amalu alladhi amalahu ahlul mi'atil ula min madina sa'id lam ta'mal mithlahu ummatur ruman. Dan amalan yang dibuat oleh ahli-ahli 100 tahun yang pertama daripada Madina yang lepas, As-Sa'id yang bahagia, yakni sifat kepada Madi, zaman kegemilangan kita. Lam ta'mal mithlahu ummatur Ruman, tidak melakukan, tidak beramal sepertinya umat Ruman. Walau ummatu Yunan qablaha, tidak umat Ruman sebelum daripadanya. Wala ummatun min umamil ardi ba'daha, tidak mana-mana umat pernah mengamalkan sepertinya. Artinya 100 tahun yang pertama tidak ada satu umat yang telah buat secemerlang itu di dalam sejarah selepas dan sebelum daripadanya. Kata dia, wa amma Abu Bakrin wa Umar
وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الذي لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق منهم قبل الفتح وقاتل والذي أنفقوا من بعد وقاتلوا فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في السماء الإنسانية مرة ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائهم شموس من طرازهم مرة أخرى. Okey. Apa dia kata? Sesungguhnya Abu Bakar dan semua khulafa yang 4 dan ikhwan mereka daripada 10 yang dijamin syurga. Siapa dia 10 yang dijamin syurga? 4 khulafa. Lagi? Talha bin Ubaidillah. Yang ni terlibat ni. Hak ni semua terlibat. Talha bin Ubaidillah. Lagi? Az-Zubair ibn Awam. Dua-dua terlibat. Dua-dua ni bersama tentera Aisyah. Sebab tu orang yang nak memperkatakan tentang nak memutuskan salah semua orang yang menentang Ali, hati-hati. Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, dua-dua mati di dalam peperangan Jamal. Ini kesedihan sejarah kita. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jadi gubernur Umar, lantik di Iraq. Dan kita tahu Umar pecat dia kerana ada aduan dan doa dia. Usamah bin Qatadah yang fitnah dia, sehingga dia doa sehingga orang ni buta mata dia, panjang umur dia dan buta mata dia. Okey, Sa'id bin Zaid, yang ni siapa? Ni yang menikah dengan ni Umar menikah dengan adik dia, dia menikah dengan adik Umar, Atikah bin Zaid. Umar menikah. Dia ni yang baca Quran tu kan. Lagi siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah kan, Abdul Rahman bin Auf. Ni semua jago-jago. Okey. Dan tabaqat mereka daripada ashab Rasul, khususnya alladzi lazamuhu wa raqabuhu wa tamatta'u bi jamili suhbati. Khususnya mereka yang lazamuhu wa raqabuhu, yang melaziminya, raqabuhu nak terjemah apa ni? Mendampinginya, wa tamatta'u bi jamili suhbatihi, dan menikmati keindahan persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sahabat yang rapat. Tapi takrif sahabat, takrif yang macam ni, hak dia sebut ni, bukan dia takrif. Lebih mendekati takrif usuliyin, golongan ahli usul. Ahli usul dia lebih suka, dia lebih cenderung sahabat tu orang yang melazimi Nabi. Tetapi ahlul hadis, dia kira sahabat ni man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman. Jumpa Nabi, beriman dengan dia, mati di atas iman. Yang penting laqi, jumpa Nabi dan beriman dan mati atas iman. Jumpa tak tengok pun tak apa, kan? Sebab ada yang jumpa tak tengok, seperti apa? Uwais tak jumpa. Abdullah ibnu Ummi Maktum buta, jumpa tak tengok, kan? Kalau berurusan tapi tak jumpa, macam Ashamah, Maharaja Najasyi, tak jadi sahabat juga. Jumpa, beriman dan mati atas iman. Kalau mati jumpa beriman betul mati kufur, tak jadi sahabat juga. Tapi dia kata khususnya mereka yang melazimi ni, wa anfaqa man anfaqa minhum min qabl al-fath wa qatal. Yang ni diikut ayat Quran berhubungan mereka yang beriman yang sebelum buka kota Mekah dan selepas buka kota Mekah. Fa innahum jami'an kanu syumusan. Mereka kesemuanya itu adalah syumusan ni apa? Jamak pada apa? Jamak kepada syams. Kan? Arab ada jamak lah matahari ni. Dan memang matahari ni ada jamak maknanya. Kita satu bintang baru jumpa. Kanu, tapi yang ni dia sifat dia. Kanu syumusan tala'at fis sama'i insaniyati marrah.
dia adalah mentari-mentari yang terbit di langit insaniah. Bukan di langit insan, di langit insan, keinsanan, humanity. Di langit keinsanan. Wala tatma'ul insaniyatu bi an yatla'a fi sama'iha syumusun min tirazihim maratan ukhra. Manusia insaniah, bukan manusia, insaniah tidak lagi berhajat, tidak lagi teringin untuk muncul di langit mereka seperti itu lagi sekali. Tak ada dah boleh muncul dah. Illa idza azamal muslimuna ala an yarji'u ila fitratil Islam. Melainkan jika orang Islam berazam untuk kembali kepada fitrah Islam. Kalau tidak, tak muncul lah, dia kata. Wa yata'addabu bi adabihi min jadid, dan beradab, bertamadun, berakhlak, membangun dengan adabnya kembali. Min jadid itu bukan yang baru, kembali semula. Fayakhluqallahu minhum khalqan akhar ya'ishu lil haqqi wal khair. Maka Allah Ta'ala akan ciptakan mereka, di kalangan mereka, ciptaan yang satu yang lain, yang hidup untuk kebenaran dan kebaikan. Okey. Wa yujahidul batila wasyarra hatta ta'rifal insaniyatu tariqahal haqiqi ila sa'adah. Sehinggalah dia berjuang menentang batil dan kejahatan, sehinggalah insaniah mencari, mengetahui jalannya yang hakiki kepada kebahagiaan. Wa hadhihi syumus min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatafawwafu aqdaruha. Bintang-bintang sahabat Nabi ini, bintang-bintang yang daripada sahabat, bintang pula apa dah? Mentari-mentari dari sahabat-sahabat Rasul ini, tatafawwatu aqdaruha. Apa? Tidak sama, berbeza-beza keupayaannya. Ini kita kena terima bahawa sahabat Nabi ni, kalau di dalam kitab hadis disebut fadailus sahabah. Apabila dia cerita tentang sahabat itu disebut manaqibus sahabah. Manaqibu Umar bin Khattab, manaqibu Abi Bakr. Fadail. Mereka tak sama yang masuk Islam dulu dengan yang masuk Islam kemudian. Tak sama antara Abu Bakar dengan Khalid Al-Walid. Tetapi mereka sama satu benda yang kita tak ada. Mereka sama? Sahabat. Mereka sahabat. Siapa yang kata Al-Auza'i, kalaulah tanya orang Yahudi, siapa yang baik sekali di kalangan umat kamu? Sahabat-sahabat Musa. Kalau tanya orang Kristian, siapa yang baik sekali kalangan kamu? Sahabat-sahabat Isa. Tiba-tiba dia kata tanya golongan Rawafid, Syiah, siapa yang jahat lagi agama kamu? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bagaimanakah boleh kita terima, kata dia. Yang jahat sahabat Nabi. Okay. Kenapa Muhibbuddin sebut ni? Dia kata tengok, dia kata apa? Wa tatabayyanu fi anwa'i fadailihim, dan berbeza-beza pada jenis-jenis kelebihan mereka. Kelebihan berbeza. Ada sahabat ni lebih pada ni, ada sahabat ni lebih pada ni. Sebab itu apabila hari Az-Zubair ibn Awam, Abu Safiyah, apabila dia dibunuh di dalam peperangan Jamal, dia di pihak Aisyah. Orang bawa mai pedang dia pada Ali. Ubashiruka ya Amirul Mukminin, qataltu Az-Zubair. Aku bagi khabar gembira padamu, aku telah membunuh Zubair. Kata Ali, ubashiruka bin nar. Aku memberi khabar padamu dengan api neraka. Dia kata, aku berperang bagi pihakmu. Dia katakan, aku mendengar Nabi menyatakan, Bashir qatal ibn Safiyah bin nar. Bagi khabar kepada pembunuh Ibn Safiyah dengan neraka. Orang bawa pedang dia, pedang Ali. Pedang Ali perang dia. Ali tengok pedang tu. Ali menangis. Ali kata, sentiasa pedang ini
menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal mereka tidak memilih untuk berperang. Mereka tertipu dengan keadaan. Orang serang pada waktu malam. Mereka sangka serang menyerang berlaku antara satu sama lain. Dia melihat Talhah, Ali turun daripada kudanya. Ali mengangkat Talhah yang tersembam. Ali angkat jenazahnya. Ali pusing. Ali sapu mukanya dengan pasir dengan tangannya di muka Talhah. Azizun alayya an araka majdudan tahta nujumis sama ya Aba Muhammad. Beratlah perasaanku ini melihat engkau dibunuh di bawah bintang-bintang langit. Kepada Allah aku mengadu kelemahan diriku. Mereka berbeza, mereka mungkin tidak sama dengan Ali. Tapi bagi mereka, setiap mereka ada fadail mereka. Yang orang mesti membaca sejarah pada sumbernya yang betul. Ini sejarah kita, terutama ustaz-ustaz yang bukanlah semua yang tua-tua tu. Dulu dia baca buku sejarah tingkatan 6. Ada cerita tentang peperangan sahabat. Burukkan Muawiyah. Burukkan penentang-penentang Ali dengan tak membaca sejarah dan konteks yang betul. Kata dia, illa annaha kullaha kanat min fadaili fi murtaqa darajatihim. Walaupun ada perbezaan, melainkan kesemuanya dari segi fadilat-fadilat berada pada darjatnya yang tertinggi. Wa idza bada'a al-mustaghilluna bi tarikhil Islam min afadilil muslimin fi tamyil asili min ad-dakhil min sirati haula'il afadilil ulama fa innahum sata'khudhuhum ad-dahsyatu lima ikhtara'ahu ikhwanu Abi Lu'lu' wa talamidu Abdullah ibni Saba. Okey. Wa idza bada'a al-mustaghilluna bit-tarikh, apabila orang-orang yang menyibukkan diri, yakni melibatkan diri dengan tarikhil Islam min afadilil muslimin, daripada orang-orang yang fadil, orang-orang yang mulia dengan kaum muslimin, ulama-ulamanya, fi tamyiz asli min ad-dakhil, dalam membezakan yang asal dan yang masuk campur. Ini kena bezakan. Ni kita ni, saya bukan nak cerita ni, yang ni selalu saya cerita, tapi saya nak cerita dalam semua pembacaan buku kita. Kena bezakan antara bahan yang masuk kemudian dengan hakikat yang asal. Dia kata apabila dia dapat membezakan al-asil anid dakhil. Tuan-tuan pegang buku apa? Kalau kita tanya ustaz-ustaz kita, apa buku sejarah yang dia baca? Terbahajanya telah kita tak baca buku sejarah lah kan. Bila kita nak baca Tabari, apa manhaj Tabari? Kalau kita nak baca Al-Bidayah wa Nihayah, apa manhaj dia? Sehingga kita dapat bezakan apabila kita nak baca, yang ni betul, yang ni tak betul. Walau saya bukan kempen kan, tapi kalau kita tengok di kalangan Ahlul Bait ada orang nama Muawiyah. Tapi orang Melayu payah cari nama Muawiyah, orang tak berubah nama. Betul tak? Orang sangka Muawiyah ni, dia tak katalah dia kata sahabat Nabi, tak apalah lebih. Yalah, ada benda yang orang kritik Muawiyah, kan? Taklah kita. Abdullah bin Mubarak ada perkataan dia yang ni sikitlah. Dia kata debu di hidung kuda Muawiyah yang perang bersama dengan Nabi lebih baik daripada kita. Tapi perkataan dia tu lebih, orang tak setujulah. Lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz, kata. Tapi maksudnya, kenapa berlakunya al-asil wa dakhil. Asil wa dakhil ni dalam sejarah kita banyak. Saya tadi, okey, kita tengok lagi dia kata. Fa innahum sata'khudhumu dahsyatu lima ikhtara'a ikhwanu Abi Lu'lu'. Mereka akan jadi dahsyat, akan ditimpa kedahsyatan, ta'khudhu, ditimpa kedahsyatan, terkejut apa yang diadakan oleh saudara-saudara Abi Lu'lu'. Siapa saudara Abi Lu'lu'? Abi Lu'lu' ni siapa? Ha? Apa yang tuan-tuan tahu tentang Abi Lu'lu'?
Abu Lu'lu' ni orang yang tikam siapa? Orang yang tikam Sayyidina Umar. Nama dia Fairuz An-Nahawandi. Pada zaman Sayyidina Umar, saya selalu sebut ini, tapi ringkaslah bagi tuan-tuan dah pun tahu. Dia kerajaan tu berkembang sikit, kerja pun banyak, Belanda negara besar. Dia mula pendatang-pendatang asing ni mai, dan pekerja-pekerja luar ni mai. Sayyidina Umar ni dia tak suka sangat orang luar ni banyak kat Madinah. Tapi nak kata pun, toki-toki orang luar ni, toki-toki pekerja luar ni sahabat-sahabat juga. Antaranya Al-Abbas. Abu Lu'lu' ni Majusi. Dia ni Ghulam Al-Mughirah bin Syu'bah. Budak Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni pun sahabat Nabi juga. Kan ada banyak riwayat Mughirah. Cuma Mughirah ni dalam politik, dia sama dengan siapa? Dengan Muawiyah. Dia dengan Muawiyah. Okay. Tak apalah, itu sisi lain kita cerita. Umar bukan suka sangat mereka ni ramai. Tapi dia ni pandai buat apa? Pisau tu kan? Pisau khanjar. Jadi Umar kata, aku dengar kata kau pandai buat khanjar. Dia kata aku akan buat satu khanjar yang seluruh manusia akan ingat dia. Rahman bin Auf kata, dia ugut kau Amirul Mukminin. Umar kata tak apa. Dia tak puas hati dengan Sayyidina Umar. Dia katanya dia pernah mengadu kat Sayyidina Umar tentang Mughirah. Tapi Umar tak kata apa. Umar kata tak apalah. Dia kata wasi'a adluhu kulla syait illa ana. Dia adil untuk semua orang kecuali aku. Tapi dia ada, apabila dia bunuh Umar masa sembahyang subuh, dia keluar daripada saf tu, dia pergi tikam Sayyidina Umar. Dia tikam Sayyidina Umar tak tahu. Sayyidina Umar kata, akalani al-kalb. Anjing gigit aku. Sama diam. Orang belakang duk ingat, siapa? Duk kata subhanallah. Baru tahu kata dia Umar kena tikam. Bila Umar kena tikam, dia jatuh, kemudian orang Abdul Rahman naik sekejap, kemudian Umar tanya siapa dia beritahu Ghulam Abi Mughirah Abu Lu'lu'. Dia kata alhamdulillah bukan orang Islam yang bunuh dia. Cumanya kes ni dia jadi panjang sikit sebab salah seorang anak Umar ni nama dia Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar ni dia marah bunuh pak dia. Muda kan. Dia ambil satu tindakan yang jadi kes yang banyak dia bila fitnah berlaku ni dia berengkel lah. Dia pergi rumah Abu Lu'lu' tu. Ada orang Kristian pengawal dia tu. Dia jaga rumah tu, dia bunuh kawan tu. Dia bunuh Hormuzan. Hormuzan ni dulu gubernur yang duduk Parsi juga. Dia bunuh anak perempuan Abu Lu'lu'. Budak. Mungkin dia pergi tu dia mengamuk tu mati. Kes ni dibawa kemudian lah. Tak apa, saya nak Abu Lu'lu' ni bila dia bunuh, patutnya kubur dia di mana? Kejadian ni di mana? Kejadian di Madinah lah kan. Esok tuan-tuan bila buat tahqiq kitab ni macam ni lah. Dia tanya, Abu Lu'lu' di mana kejadian dia? Baru boleh tahqiq ujung tu, boleh tahu kan. Dia peristiwa dia di Madinah. Tapi kubur Abu Lu'lu' ni ada di Iran. Tu orang heran. Dia dikenali sebagai Baba Syuja'. Bapa dia panggil Baba Syuja'uddin, ditulis kubur dia. Bapa keberanian agama, Qatilul Umar, pembunuh Umar. Di Iran kubur dia tu saya rasanya bukan kubur dia. Orang pi habaq atas kubur dia kot. Pasal tuan-tuan kena jaga-jaga ustaz kita ni kan. Kubur ni dalam dunia ni bukannya banyak betul. Kubur yang confirm betul kubur Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi tu tuan-tuan pergi kat Jordan, Nabi Syuaib kan, semua tu orang kata saja.
Bukan ada bukti. Hatta jejak Rasul pada itu semua tak ada bukti. Kubur Nabi kita ada bukti ya. Kesan Nabi, makam Ibrahim, tempat itu ada bukti ya. Yang lain tu dikata saja. Bukti tak ada. Hatta kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tu, macam-macam tempat dakwah. Kepala Sayyidina Husin merata ada, kat Mesir pun ada, kat Nur pun ada. Peristiwa di Karbala on. Tengok kubur Nabi Syuaib punya panjang. Kita tanya pasal apa panjang? Dulu orang kata sini, orang kata sini, orang tarik sekali ya, panjang. Ya. Yang paling menarik sekali tu apa? Ashabul Kahf. Ashabul Kahf di Jordan ada, di Syria ada, di Turki ada, di Urumqi Cina pun ada. Siapa? Sebab tu dakwaan ni, kubur ni tak betul. Kebanyakannya permainan saja. Termasuk kubur Abu Lu'lu'. Cuma saya nak cerita, bila berlaku takrib mazhab ni, Sunni dengan Syiah, antara tuntutan ulama-ulama di pihak Sunni ni, sebahagian tarik diri tak mau, mereka tuntut supaya kubur Abu Lu'lu' tu runtuhkan. Pasal tiap-tiap tahun buat perayaan besar-besaran hari pembunuhan Umar tu. Kalau betul sunnah dengan Syiah ni nak berdamai, walaupun macam awal tu macam Iran macam nak consider juga. Lepas tu ada orang pi bom ke apa, ada ke bom. Tapi artinya sebahagian dia mula jawapan politik lah, mereka kata susah benda ni dah, sejarah zaman berzaman. Tapi salah satu tuntutannya dalam dunia Islam, kubur tu, perayaan di kubur tahunan tu dihentikan. Abu Lu'lu' ni lah mati di Madinah, kubur dia kita tak tahu di mana, tapi sekarang tu ada di Iran. Wa talamizi Abdullah bin Sabah. Siapa dia Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah ni lahir di Yaman, mulakan gerakan di Basrah, kemudian mulakan gerakan di Hijaz, kemudian ke Basrah, kemudian ke Kufah. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan ambil sudut satu lagi, kita jangan anggap alah seorang dia nak boleh buat apa. Jangan tu. Seorang dia telah mengubah peta dunia Islam. Sehingga Muhibbuddin Al-Khatib ni, di tempat lain dia bagi tahu, bagi aku setiap darah yang tumpah sunnah Syiah ke apa, Abdullah bin Sabah kena kongsi dosa tu. Dia mula pergi bunuh Sayyidina Osman. Dia bunuh Sayyidina Osman. Dia antara orang yang dalam peristiwa bunuh tu dia tak sebut nama Abdullah bin Sabah. Kalau kita baca sejarah, disebut Ibnul Aswad. Orang kata mungkin dia lah yang watak tu. Sehingga kan bukan kita keliru. Masa awal kepung rumah Sayyidina Abu Bakar, awal tu dalam ikut sejarah, Sayyidina Osman, anak Sayyidina Abu Bakar pun ada, Muhammad bin Abi Bakar. Walaupun akhirnya Osman kata, kau tak kenangkan bapak kau dengan aku, dia balik. Artinya dia pun termakan dengan kempen ni. Kita kalau duduk zaman tu pun tak tahu sokong belah mana. Na'udzubillah, Allah selamatkan kita. Macam kita kadang-kadang main politik ni dia pening. Dia sahabat bukan nak main politik sangat. Sebab tu orang kata Ibnu Abbas kata kat Ali yang betulnya, semasa peristiwa bunuh Osman tu, kalau dah Osman tak bagi, kau bertahankan dia. Ali hantar Hasan dan Husin tahan Osman. Osman tak bagi, suruh balik. Yang bagusnya dia kata, kau kena lari masa tu. Dia tak ada lari, jangan pergi duduk di Madinah. Pergi duduk di Mekah macam orang lain. Supaya orang tak kaitkan dengan kau.
Sepok-pok ni, dia tulis surat, semua atas cop Sayyidina Ali. Ali yang jemput mereka. Ali, Talha dan Zubair jemput mereka mari Madinah. Selesai kaum Osman ni. Surat tu. Ali tanya, bila aku tulis surat kan? Bila mereka bertengkar, maka kata, kalau dah kau marah kat kami wahai Ali, selama ni kenapa kau ajak kami datang? Ali kata, bila aku ajak hang datang? Surat tu, artinya mereka ni 2-3 orang punya rancang. Mereka dulu tak ada grup WhatsApp lah. Mereka buat pakai surat macam tu lah. Ali, mereka pun heran. Hari tu kata suruh kita mai dia marah kat kita. Fitnah. Siapa dia kepala ni? Abdullah bin Sabah. Buku-buku Syiah, mereka menafikan watak Abdullah bin Sabah ni. Mereka kata Abdullah bin Sabah ni tak wujud, itu khayal. Khayalan Saif bin Umar. Saif bin Umar ni rawi. Ada beberapa rawi yang dalam Tabari, kan? Abu Mikhnaf, Muhammad bin Hisham At-Tamimi, kemudian Saif bin Umar. Mereka ni semua kebanyakan dipengaruhi oleh Syiah. Saif ni saja, walaupun dia lemah dalam riwayat hadis, tapi dia bukan Syiah dan riwayat dia tak jauh dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh golongan salaf. Dia kata Saif yang reka watak ni, tapi tak benar. Di dalam kitab Syiah Rijalul Kishi, nama Abdullah bin Sabah ni ada. Wal majus alladhi ajazu an muqawamatil Islam wajhan liwajhin fi qitalin syarif. Dan majusi yang gagal untuk menghadapi Islam secara berhadapan di dalam suatu peperangan yang mulia. Fadda'u al-Islam kadhiban, mereka mendakwa Islam secara dusta. Wa dakhalu qal'atahu ma'a junudihi khilsatan, masuk ke dalam qal'ah, ke dalam qal'ah ni terjemah apa Ustaz? Benteng apa? Bukan, kita apa kita kata? Kubu. Masuk ke dalam kubu tentera bersama dengan tenteranya secara tipu. Wa qataluhum bisilahit taqiyah, dan berperang dengan mereka dengan menggunakan senjata taqiyah. Taqiyah ni apa maksud? Pernah dengar perkataan taqiyah kan? Taqiyah, kalau orang tanya taqiyah apa? Boleh tak taqiyah? Dalam sunni boleh tak taqiyah? Kalau orang tanya kita sunni dulu, boleh tak taqiyah dalam sunni? Boleh? Sebenarnya taqiyah ni dalam sunni pun ada, tapi bersyarat. Syiah ni dia gunakan sungguh-sungguh taqiyah ni. Taqiyah saja. Sunni ni dia kata taqiyah digunakan apabila kita terancam. Sebab itu kita dalam Quran Allah Taala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa man ukriha wa qalbuhu illa an tattaqu minhum tuqah, melainkan orang yang tu taqiyah tu, orang yang nak pelihara diri. Jadi kalau dah nak pelihara diri daripada ancaman, dia boleh taqiyah. Di dalam Sahih Bukhari ada kata-kata dia nukilkan daripada Abu Darda. Abu Darda sebut, Inna lanukshiru fi wujuhi aqwam wa anna qulubana latal'anuhum inna lanukshiru fi wujuhi aqwamin wa anna qulubana latal'anuhum. Kami mungkin tersenyum pada muka sebahagian pihak, sedangkan hati kami melaknat mereka disebabkan kejahatan mereka yang dia elakkan. Dalam dunia sunni, taqiyah ada. Taqiyah ada kalau bersyarat. Ini disebut oleh Imam Qurtubi dan ramai lagi. Tapi dalam Syiah, taqiyah saja. Macam mana Abu Bakar dan Umar? Masya Allah. Amirul Mukminin. Di depan kita lah, dia taqiyah.
Taqiyah inilah menyebabkan, oleh kerana taqiyah tu iman, jadi orang Sunni susah nak dialog dengan dia. Tapi dialog apa lah. Saya duduk di Oxford dulu, dua-dua seorang Syiah, tapi keluar Syiah dah. Bukan keluar Syiah masuk Sunni, keluar Syiah masuk etis. Seorang lagi Syiah betul lah, dia tulis buku, dia pengkaji mula sadra, dia pun ni kaji Ibnu Arabi sekali. Ibnu Arabi hak tak ada alif lam tu. Tiap-tiap malam sembang, saya tiap malam tengkap duduk, tapi saya lama lah duduk dengan depa. Jadi seorang tu dia kecewa tu. Dia dulu pemuzik, ketua pelajar. Bila Khomeini nak balik, dia pro Khomeini pasal nak bebaskan diri daripada Syah. Buat demonstrasi semua, pimpin pelajar. Bila Khomeini menang, Khomeini tak bagilah pada artis-artis ni semua. Dia buru pimpinan pelajar. Jadi pakat lari. Jadi dia masa tu baru kahwin, kawan dia kata pada musim sejuk, dia kata dia berdiri di teping sungai di Iran, antara sungai dia dengan negara jiran, saya ingat dia dengan Rusia. Dia nak lari tu, dia kata kawan dia tak wani pasal ada anak. Hak lain dia buat keputusan, dia lari. Dia seberang laut sejuk tu, dia pergi negara lain. Di balik sana tu dia kata ada orang pergi sungai, ada api apa. Dia sejukkan diri tanpa dokumen, dia jadi pelarian politik. Dia masuk ke Rusia, kemudian dia banyak negara dia pergi Afghanistan, kemudian pergi India. Daripada India dia gunakan pasport Malaysia. Dia cerita saja. Dia beli kat mana tak tahu. Pasport Malaysia laku. Dia pergi ke Sweden dengan nama Mohan. Dia cerita saja. Bila pergi ke sana, dia duduk sana lah. Masa saya pergi ke Oxford, saya sebagai fellow, dia pun datang fellow daripada negara dia. Dia hantar dia. Dia pakai grant. Dia buat kajian tentang muzik. Dia buat kajian muzik India, dia buat kajian tentang. Saya heran sebab saya duduk. Saya mula-mula sampai, saya tanya dia nak solat. Dia tak tahu ke arah kiblat tu. Dia ni duduk dah 3 bulan tak sembahyang lah. Kita mula hati duk kata tepuk Syiah, dia takkan tak sembahyang tu. Pergi kata Syiah, bukan Syiah tak sembahyang, dia memang tak sembahyang. Lama saya duduk buka peti air pasal kami bilik asing-asing, tapi dapur sama. Saya tengok ada pork, dia makan babi. Saya kata apa Syah, makan babi jangan bubur sini. Oh dia tahu, aku tak makan babi ni, jangan bubur sini. Saya bagi kita negeri orang putih ni tak boleh tekan dia soal ni kan. Makan babi ya, tapi jangan makan ni, aku tak makan babi. Bubur lain, bawah tingkat ni jangan bubur babi. Takut bercampur aku punya lah. Tapi tak lama saya sembang, dah mula baik tak hari sembang. Dia makan, saya tak makan lah, duduk sembang. Dan saya masak, saya bagi dia. Dia kata dia kecewa. Dia berjuang untuk membolehkan negara dia bebas daripada Syah. Bila negara dia merdeka, dia kata, bila Khomeini ambil golongan agama khianat. Sedangkan kita sama-sama mendapatkan kejayaan tu, dia buru kami. Sebab tu aku tak percaya dah pada agama. Terus jadi ateis sebab tu. Tapi saya ingat dia tak ateis lah, dia agnostik. Agnostik ni depa geng yang percaya Tuhan ada ataupun tak pasti Tuhan ada, tapi mereka tak percaya kepada organized religion. Mereka tak percaya pada agama yang tersusun. Tuhan ada, Tuhan apa Tuhan nak tengok kecil-kecil ni agama-agama ni bagi depa, ini Islam, ini Kristian ni, sebab dia lahir kawasan Islam jadi Islam, dia lahir kawasan Kristian dia Kristian, takkan pasal tu Tuhan nak hukum lah. Kalau kita kata lah kena cari kebenaran, nak cari kebenaran mengaji universiti macam hang boleh lah. Tapi kalau mak aku di kampung, mana dia mampu nak cari kebenaran? Dalam internet tu macam-macam ajaran macam ada. Takkan Tuhan nak pergi hukum pasal benda-benda macam tu. Jangan main dia apa. Kalau nak bertengkar tadi tu, Allah etis nak bertengkar apa? Tuhan ada, apa bukti Tuhan ada? Adanya alam ni, buat bukti ada alam, setiap yang ada mesti ada pencipta. Dia tak buat keluar hujah tu dah. Hak tu hujah lama tu, zaman dulu kawan yang buat hujah tu pun dia pun pening dah.
Sebab itu ini perkembangan akhir zaman ni dengan atheist, dengan agnostik punya grup ni, dengan orang yang sangkal agama ni, jangan anggap enteng. Sebab tokoh-tokoh mereka macam Stephen Hawking, semua-semua ni yang tulis buku-buku tentang ini semua argument-argument yang telah menyebabkan market golongan etis, saya ingat lebih daripada 15% ke atas, mungkin boleh pergi 20% dalam dunia ni. Dia mari ke negara kita. Kita baru duk bincang mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah lah, Salafiyah lah, apa orang jadi etis lah. Duk bincang Tuhan atas aras ke tak atas aras ke. Kita ketinggalan isu Hanabilah, Asy'ariyah zaman dulu punya ni. Patut boleh diselesaikan. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana ya. Saya sebut tuan-tuan, hal ni kadang-kadang perbezaan ni kena fanatik ya. Macam Imam Ghazali tadi. Yang rot dia macam tu bukan Ibn Taimiyah. Antara orang yang hebat serang Al-Ghazali ni Ibnul Jauzi. Tuan-tuan baca kitab dia Talbis Iblis kan? Malaysia terjemah apa? Belitan Iblis. Ibnul Jauzi tu mazhabnya Hambali dalam fiqh, tetapi dalam akidah Asy'ari. Dia tak sempatlah dengan Ibn Taimiyah, dia sebelum Ibn Taimiyah lagi. Dia hantam Ibnu Abdul Bar di Andalus yang menulis At-Tamhid, Al-Istizkar, Ibn alim besar. Dia kata ada lelaki nama Ibnu Abdul Bar, ini mujassim, samakan Tuhan Ta'ala apa semua. Dia tentang, dia sama dengan tapi buku dia hentam Al-Ghazali hebat. Golongan Salafi ambil Ibnu Jauzi ni untuk mengkritik Sufi dan Al-Ghazali, tapi mereka pun tak akan berani ambil dia di dalam akidah. Akidah dia hantam geng-geng ulama, bukan hantam Ibn Taimiyah, dia hantam ulama-ulama Andalus yang ahli-ahli hadis tu. Sebab tu kita jangan sambung benda ni. Benda ni kita, sebab karya ni kadang-kadang emosi. Kalau kita nak kira perkataan Imam Malik, macam saya sebut dulu tuan-tuan, Imam Malik terhadap Muhammad ibn Ishaq, tak boleh baca sirah kita. Muhammad bin Ishaq tu salah satu daripada Dajjal, kata Imam Malik. Tapi kalamul aqran macam saya sebut, yutwa wala yurwa, cakap golongan bersaing, dilipat jangan diriwayat. Sebab tu ilmu lagi luas, bukan kita pun bukan tahu sangat, lagi luas kita cuba membaca, lagi bersederhana kita di dalam menghukum. Ba'da an hawalu madlulaha ila nifaq, setelah dia habislah masa kita. Setelah mereka mengubah madlulaha, yakni madlul taqiyah itu kepada nifaq, kepada pembohongan, kepada hipokrisi, kepada munafik. Maksudnya taqiyah ada di kalangan Sunni, tapi taqiyah apabila nak mati bubuh pistol di sini, awak Islam ke? Tak. Macam tu boleh ha? Duk tak pasal-pasal saya bukan Islam sangat pun. Oh tak boleh. Dia tak boleh buat perangai macam tu. Saya ingat saya pergi ke Uzbekistan. Ada seorang nama apa? Abdul Aziz. Dia tu bagi saya jumpa dia. Dia cerita zaman Rusia dulu. Kalau pergi ke bandar ni, jumpa orang Rusia, tentera tahan. Kau Islam ke? Agama? Kami tak jawab. Tanya bapa saya, tanya datuk saya. Saya jawab. Kalau jawab ya, habis ya. Satu keluarga. Tapi kerana taqiyah pada zaman tu lah, menyebabkan Islam terpelihara, masih ada lagi wujud. Jangan kata kita suruh taqiyah pula. Taqiyah dalam konteksnya yang betul lah. Okey. Fa adkhalu fil Islam ma laysa minhu.
Mereka memasukkan dalam Islam apa yang bukan dari Islam. Wa alsaqu bi sirati rijalihi ma lam yakun fiha wala min sajiyati ahliha. Dan mereka telah alsaqu dia apa? Melekatkan dengan sirah tokoh-tokoh Islam itu apa yang bukan daripadanya, wala min sajiyati ahliha, bukan daripada tabiat ahli Islam. Sajiyah kita panggil khuluq, tabiat. Wa bihadza tahawwalat a'zamu risalatillah wa akmalahu ila tariqatul khumul wal atalah wal jumud. Kana min haqqiha an taqtula al-Islam wal muslimin qatlan. Dengan itu dia kata telah mengubah jalan Islam ini yang sempurna, risalah Islam yang sempurna kepada khumul. Khumul ni apa? Khumul ni kata apa? Lembab kan? Khumul lah. Lembab. Atalah apa? Mandul dan jumud, yang mana min haqqiha an taqtul Islam wal muslimin, yang mana dia berupaya, min haqqiha di situ berupaya memusnahkan Islam dan kaum muslimin dengan satu pembunuhan. Kenapa tak berjaya? Walaula quwwatul hayawiyatul khaliqah allati fil Islam, jika tidak kerana kekuatan yang hidup dan luar biasa yang ada di dalam Islam. Wahiyallati yurja idza raja'na ilaiha, yang itulah yang kita harap apabila kita kembali padanya. Wajarradnaha min tawaridi alaiha, dan kita membersihkannya daripada benda-benda yang dimasukkan ke dalamnya. Wa khallasna sirat rijaliha mimma syuyyibat bihi, dari kita membersihkan sirah rijalnya daripada apa yang, apa nak terjemah syuyyibat bihi, maknanya kita syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah mengubankan rambutku surah Hud dan saudara-saudaranya. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang dhaifkan, ada syayyabatni Hud, yakni surah Hud tu mengubankan kepala aku. Dia kata di sini apa yang diubankan Islam, apa yang dituakan Islam, yang dilemahkan Islam. Sebab apa lemah? Tuan-tuan, macam mana anak-anak kita nak baca sirah para sahabat? Para sahabat bila Nabi wafat, tuan-tuan, macam ni. Saya nak bagi petua bila baca buku nah, kita dah tahu dah. Tuan-tuan tahu saya dengan Ustaz Fawaz kawan baik. Kan? Depa ni memang baik, makan sekali. Nak cerita, nak pergi faham lah. Taklah berlaku macam tu, nak pergi faham. Nak cerita, dialog ni, tuan-tuan kata saya dialog Ustaz Fawaz macam ni pula. Lepas tu saya mahu Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz kata, pi mana tu duduk tunggu? Tak guna betul. Kalau saya ambil ni, ambil kataan tu, orang tu ambil, Ustaz Fawaz kata kat mufti tak guna. Berat tak? Tapi kalaulah, mungkin kami, dia pun tak cakap itu, saya nak contoh. Orang tahu mereka ni memang kawan baik. Dia duduk melawak, tak guna tu bukan tak guna tu. Tak guna dia duduk tunggu lama nak ajak pergi makan. Tak guna lama aku tunggu. Kita jumpa kawan kita. Kawan kita, tak guna aku duduk tunggu lama. Kalau kita tahu mereka tu baik, kita akan tahu perkataan tu tak berat. Perkataan tu perkataan kawan-kawan lah. Tapi bila kita baca dialog para sahabat dalam isu nak siapa ganti Nabi, dalam isu isu-isu yang tegang yang berlaku, kita baca dalam konteks dia pun nak berkelahi. Jadi kita nampak tegang lah benda tu. Tapi kalau kita baca dalam konteks ruhama'u bainahum, depa ni sayang menyayang antara satu sama lain. Dia lain. Sebab tu kita baca sejarah di rumah kita. Dia apa tu yang tulis riwayat sejarah pun dia tulis macam tu, sebagai dia potong. Sebab itu bahaya baca buku sejarah yang orang lain tolong potong bagi kat kita. Dan sebahagian riwayat tu tak benar. Tabari dia tulis tentang sejarah Ali dan para sahabat. Tabari bukan jumpa Ali dengan sahabat.
Dia ambil melalui orang demi orang. Yang dikatakan melalui rangkaian sanad. Dalam sanad tu macam-macam orang tu ada. Yang anti Muawiyah pun ada. Yang pro Syiah kuat Ali pun ada. Seperti Abu Mikhnaf. Seperti Muhammad bin Hisham At-Timimi. Depa-depa ni semua mengeluarkan benda-benda yang riwayat dalam keadaan dia kadang-kadang koma titik mempengaruhi. Sila jom kita minum susu kambing tak sama dengan jom kita minum susu kambing, lain tu. Sebab tu kena ada pemikiran yang kritikal. Apabila nak baca, kata Muhibbuddin, nak baca sejarah sahabat ni, baca Quran dulu, baca hadis dulu. Depa ni macam mana antara depa, sayang depa macam mana, berjuang bersama dengan Nabi lama mana. Baru boleh faham apabila Omar marah ke Ali, ataupun Omar bertengkar dengan Abu Bakar, Abu Bakar bertengkar dengan Omar. Bertengkar dalam kerangka kawan-kawan. Tapi kita baca, kita cabut roh kasih sayang tu, kita baca jadi roh politik. Bagaimana Ali berperang dengan sahabat-sahabat ni, dia yang menangisi kematian mereka. Dan Syiah baca benda ni dalam kerangka itu. Dia pergi ke kubur Baqi', dia baca balik sejarah bagaimana, sebahagian dia diada-adakan. Buku Al-Imamah wa Siyasah dikatakan ditulis oleh Ibn Qutaibah. Bagaimana menceritakan dibakar, Sayyidina Umar bakar rumah pintu apa? Pintu rumah Fatimah. Kerana berimpun di situ. Tendang pintu rumah Fatimah tu jatuh, terkena Fatimah. Lalu menangislah mereka, pukul diri mereka. Allah laknatlah Umar, laknatlah Umar. Orang sebelum, pertama Ibn Qutaibah tak tulis buku tu. Ini pun masalah buku-buku lama ni, siapa yang tulis, siapa yang dinasabkan. Lalu menangislah mereka di atas nostalgia yang lepas. Kita baru sambut Muharram, sama juga. Saya ni fik ni Ustaz Fawah dah jelaskan, tapi saya nak cerita sama juga. Kita sambut Muharram. Kita tidak melihat bagaimana Yazid dibunuh. Tapi kalau kita baca sirah, bukan sirah Yazid dibunuh saja. Husain dibunuh oleh Yazid. Bukan sirah Husain dibunuh saja. Tapi mukaddimah kepada Husain nak dibunuh itu banyak benda. Abu Sa'id Al-Khudri, dia pegang tali unta kuda Husain. Dia kata, janganlah pergi. Ibn Abbas ujuk Husain jangan pergi. Dia kata, datukmu telah diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Dia telah memilih akhirat. Janganlah kau pergi. Orang-orang Kufah bohong. Mereka mengkhianati bapakmu. Mereka akan mengkhianatimu. Tapi dengan sayang kita pada Al-Husain bin Ali, cucu Nabi, dia berijtihad untuk pergi. Ternyata penduduk Kufah membunuhnya. Yazid tak ada di tempat itu. Bukan Yazid boleh hello, Husain mai dekat dah. Yazid ada di Dimashq. Cuma kata Muawiyah, kata Ibn Taimiyah, orang laknat Yazid sebab orang kata Yazid tak tegas dalam mengambil tindakan pada pembunuh Husain. Tapi kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Di atas benda yang kita tak saksi itu, kita tengok ratapan, memukul diri, mencederakan diri. Sampai hari ini, kita dunia Islam, sampai keadaan politik ni lagi. Sekarang ada Iran. Bukan kita berpisah kerana bahasa lain. Kita setuju rutop Iran sedap. Kita setuju makan, tetapi sejarah yang lepas telah memisahkan kita.
Sebab itu jangan kita buat sesuatu di dalam sejarah yang memisahkan kita. Tuan-tuan, ustaz-ustaz, banyak buku yang tuan-tuan akan baca. Tapi bila nak baca sesuatu buku, ada buku yang kita kena tengok di kulit tu saja, di huruf-huruf yang ditulis. Ada buku yang kita nak kena baca, kita nak kena pergi ke zaman tu, pemikiran kita. Pasal apa Ali dengan Muawiyah tak boleh bincang elok-elok? Kan? Orang kita tanya. Zaman, kenapa Ali tak WhatsApp Muawiyah ya? Atau hantar email kalau tak boleh? Zaman tak ada email, tak ada WhatsApp, telefon pun tak ada. Nak boleh satu khabar dengan satu khabar nuh, berapa hari, minggu tu. Tahu-tahu tentera sampai dekat dah. Ini semua memerlukan malakah. Ya, ini yang Muhibbuddin buat pada mukaddimah ni. Dan dah habis masa saya ni, tapi saya nak cerita ni, benda ni saya nak galakkan supaya tuan-tuan baca buku ni, Al-Awasim bin Al-Qawasim. Sebab saya tahu tuan-tuan bagus dalam fiqh apa semua, tapi saya bimbang apabila mari kepada sejarah sahabat, fakta sejarah, hatta sejarah ulama, macam tu juga. Saya bukan bela orang kata ni Mufti Perlis dia suka sangat Ibn Taymiyah tu. Bukan. Tetapi kita, Al-Ghazali pun saya bela. Kata sebahagian tokoh macam bin Bayyah kata, sayap Islam tu terbang dengan dua, satu Al-Ghazali, satu Ibn Taymiyah. Kan? Kedua-dua dengan alirannya. Tetapi apabila kita tak suka, kita baca Ibn Battuta. Ibn Battuta, siapa dia? Ibn Battuta ni pelayar. Buku Ibn Battuta ni pun banyak. Naskah dia yang mana yang dia tulis, yang mana orang masukkan. Ibn Battuta kata dia pergi ke Dimash, dia tengok Ibn Taymiyah baca khutbah. Dia turun daripada mimbar, dia kata Allah Ta'ala turun daripada aras, macam mana aku turun daripada mimbar. Kita pun tengok, teruk Ibn Taymiyah, mujassim. Pertama, Ibn Taymiyah dia tak pernah jadi khatib Masjid Dimashq. Dia sampai pada bulan Ramadan, sejak bulan Sya'ban lagi, pada tahun 726, Ibn Taymiyah dah masuk dalam penjara, dalam qalah. Dia tengok siapa? Tapi atas khabar dia tu, kita mengkafirkan orang yang tak pernah kita tengok. Sedangkan dia tulis dalam buku dia lain. Wa minal imani billah an nasifallah kama wasafa nafsahu bighairi tashbihi wala ta'tili wala tamthili. Di antara iman kepada Allah, beriman dengan Allah macam mana dia sifatkan dirinya, dengan tidak menyamakan dia dengan makhluk, dengan tidak membagaimanakan dia dengan, dia tulis terang-terang. Hak tu kita tak mau. Kita mau cerita hak tu. Sebab apa? Sebab kita tak suka. Macam itulah cara Syiah juga baca buku sejarah. Semua cerita dalam Bukhari punya bagus, Abu Bakar, Omar, semua yang ni tak mau. Cerita Abu Bakar dengan Omar ni tipu punya. Omar ni kejamnya, bakar rumah Fatimah, buat macam-macam, khianat ke Ali. Cerita yang tak kuat mana, hak tu dia mau. Hak yang sanad kuat ni dia tak nak. Keupayaan kita dalam ilmu bukan keupayaan membaca, tapi keupayaan menganalisa fakta. Ini satu stage yang perlu bagi ilmuwan. Dia kata, semua nak hujah. Ni, ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab ni. Kalau mai ada dalam kitab, tuan-tuan, kita demam. Hak saya sebut tadi semua tentang kata-kata pada imam-imam besar pun, ada dalam kitab. Tidak ada seorang imam, kata Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, melainkan dia akan ditajrihkan oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Masa dah habis, saya tahu. Sorry Ustaz. Mungkin habis kot soalan pun tak cukup masa kot. Jadi kalau ada soalan saya jawab, kalau mampu saya jawab, kalau tak, wallahu ta'ala.
Ulu bi'alamin minasail. Bukan orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi tak apalah, ada sisi tu. Soal jawab ni Tok Syekh semua ni. Sila kalau ada soalan. Sila. Assalamualaikum. Aspirasi Datuk lah terhadap bidang fatwa ni di negeri Indonesia. Macam manakah kami sebagai guru takmir ni berfungsi untuk membantu ataupun memakin institusi fatwa di negeri. Kerana kita tahu fatwa di negeri dia mungkin tak turun sampai ke daerah-daerah. Sedangkan guru takmir ni merupakan mereka yang bergerak ke masjid dan surau dalam daerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan dengan Iran ni panas. Jadi hari tu baru nampak, baru tengok Datuk sampai ke kedutaan Iran. Ada apa-apa perkembangan? Saya pergi ke kedutaan Iran, ada jemputan. Saya ingat itu maturity kita. Kita bersedialah berdialog dengan siapa pun kan. Jadi ada ruang orang ajak kita berbincang, kita pergilah berbincang kan. Walaupun kita tahulah batas-batas dalam perbincangan itu, tapi saya akan terus berbincang jugalah. Kan at least kita, bagi saya lah, kita buatlah. Kita ni macam ni, saya kadang-kadang saya dilema tentang diri kita. Kita kalau budak kita pergi Iran, maksudnya orang kita lah, kita panggil anak-anak kita pergi Iran, kita takut nanti kalau mengaji di Iran dia terkena ajaran Syiah. Bila orang Iran mai ke sini, kita takut nanti orang Iran bagi budak-budak kita jadi Syiah. Kita sentiasa duk takut, dia tak pernah tak takut. Seolah-olah sentiasa orang lain tu kemas pada kita. Saya buat contoh lain kan. Hak dulu tuan-tuan tak setuju tak apalah, ni bukan nak suruh tak mai setuju tak apa. Quran. Kalau anak-anak kita baca Bible, kita takut dia masuk Kristian, sebab tu kita tak bagi Bible dalam bahasa Melayu. Kita takut. Anak-anak kita ni duk baca Quran ni hari-hari. Taklah juga lah kuat-kuat lah. Ada taklah kita kuat. Tiba-tiba baca Bible sekali tu dalam bahasa Melayu, terus takut jadi Kristian. Padahal Bible dalam bahasa Inggeris, Bible dalam internet, Bible semua ada. Dulu ayah-ayah kita dulu, tok-tok kita dulu, sekolah missionary. Sin tu, sin ni sekolah kan. Tak pula jadi Kristian. Kita memasukkan ketakutan di dalam diri kita. Sedangkan peranan macam Ustaz Fawaz tu buat ni, memasukkan ilmu. Bila kita masuk ketakutan, jangan. Kita balik pada zaman anak kita, budak orang tua dulu, jangan duk naik tangga sakit jatuh. Dia tak ajak kita macam mana cara nak naik tangga bagi tak jatuh. Jadi kita kalau berterusan demikian, kita tidak boleh melangkah ke hadapan. Saya ingin mencuba sesuatu lah, macam biasa lah kan. Tak apalah, mungkin berjaya, mungkin tak berjaya, tapi at least saya dah jumpa macam-macam orang. Saya pernah macam-macam peringkat saya bertemu. Saya pernah duduk dengan orang Syiah pun, tak ada pelik ingat pun. Yang tak setuju, kita tak setuju lah. Dan adakah ruang itu tertutup langsung? Kerana orang Syiah pun bukan semua Syiah yang dia tahu. Ada orang Syiah yang tak tahu apa. Orang Syiah, saya pun simpati juga tengok orang Syiah di Iran semua. Mungkin mereka tak dapat maklumat yang benar. Dan kita tahu Tuhan ni, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kan? Okey, tentang fatwa. Fatwa ni dia jawab soalan agama. Fatwa simpelnya cerita. Fatwa ni orang tanya soalan agama, kita jawab. Itu fatwa lah. Ada fatwa yang rasmi. Sekarang ni kita kata hak tu fatwa ni pendapat agama. Pendapat agama tu fatwa sebenarnya. Cumanya dahulu para ulama, sebelum institusi fatwa itu, supaya fatwa itu diinstitusikan,
Ada fatwa Ibn Abbas, ada fatwa Ibn Umar, kemudian fatwa ulama-ulama. Mereka bukan duduk dalam kerajaan. Imam Malik kita tahu dia dipukul sampai tercabut baunya kerana dengan fatwa tentang talaqul mukrah, talak orang yang dipaksa, berhubung dengan kias masalah bai'ah yang dipaksa. Dia tidak pemerintah. Himpunan-himpunan fatwa dulu banyak, fatwa macam-macam. Himpunan fatwa Ibn Salah, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa macam-macam. Mereka bukan ulama yang dirasmi pemerintah. Fatwa. Cuma bila kita cakap fatwa dalam konteks Malaysia ni, kita cakap yang rasmi lah. Dalam konteks yang rasmi. Yang rasmi ni pun dua. Satu fatwa yang dikeluarkan, kemudian digazetkan, dijadikan undang-undang. Ada yang digazetkan tak boleh menjadi apa-apa undang-undang. Cuma sebelum tu saya berpendapat urusan-urusan amalan umat Islam biarlah ia terbuka luas walaupun ada fatwa. Syekh nak semayang, saya buat contoh lah, orang tu nak kunut ke, dia tak kunut ke, dia nak bismillah pelan kuat. Urusan-urusan individu kekalah hak individu, melainkan dia berada pada institusi pentadbiran. Dia sebagai imam rasmi, itu ada kaitan dengan urusan pentadbiran. Tapi untuk dia, kita tak payah gaduh, tak usah tadakhul dalam urusan yang membaik-baikkan soal pilihan diri. Seluas mana mazhab Islam membenarkan, selagi mana khilaf itu mu'tabar di sisi para ulama, yang keluar mengikut kaedah-kaedahnya, biarlah hak setiap orang. Kita bolehlah Ustaz Fawaz tarjihkan ini, saya tarjihkan ini, Ustaz ni tak apa, tarjih lah. Dia tak tarjih, orang nilai. Dan kita jangan berkelahi benda-benda khilaf yang muktabar. Kita jangan berkelahi. Kita boleh tarjih lah. Dia tanya, saya kata dhaif. Tanya ni, mungkin dia kata kunut kuat, tak apalah. Mungkin tanya saya kata muktabar tapi dhaif, tak apalah. Akhirnya tak ada pula, kalau hang kunut juga sembahyang subuh hang tak sah. Kacau. Lepas tu kau ni pula, kalau hang tak kunut sembahyang subuh hang tak sah. Yang tu tak boleh lah. Ini benda-benda, kalau selagi kita golongan ustaz ni tak buat kalut, tak apa. Kan ustaz yang buat kalut. Cuma kita kata yang rajih di sisi kita ini, yang rajih, pendapat yang kita pegang. Habis itu pasal apa di masjid tak boleh diperlih? Tak kata di masjid diperlih tak boleh, tak kata. Imam yang dilantik tidak kunut. Kalau satu orang tu dia main semayang seorang, dia kunut, tak ada salah apa dari segi undang-undang, tak salah langsung. Kalau dia semayang di rumah dia dengan nak tak pergi subuh di masjid pagi tu hujan, dia semayang di rumah, dia kunut sampai sejam setengah pun tak apa, jangan pergi keluar waktu tak ada masalah. Ini perkara yang membabitkan kemaslahatan awam, yang ni kita selaraskan kalau boleh lah, untuk kebaikan awam. Saya buat contoh macam ni baru ni lah, bila Covid nak tutup masjid, kita bagi selaras lah, tidak susah. Ada pergi mayang masjid, ada tak pergi mayang masjid. Lepas tu mayang masjid tu kena pula balik. Ini dah ada isu lain, perkara yang membabitkan isu-isu hak mana kerajaan nak buat kerurusan. Yang ni bolehlah kita bincang untuk selaras. Kalau tidak kerajaan susah nak buat urusan. Misalnya yang membabitkan, bila tanya jenis-jenis bahan halal dan haram ni, bahan-bahan ni, ialah kerajaan ambil lah satu qaul. Kalau dia kata yang ni tak dapat cap halal, yang ni dia tak bagi, itu urusan kerajaan. Ijtihad. Tetapi yang penting dalam fatwa apa? Mufti ni, bukan saya mufti, tuan-tuan juga bila tuan-tuan keluar pandangan hukum, hak belah diri kita tu kita amal hak payah sikit, tapi hak nak bagi ke orang tu bagi hak mudah sikit lah. Ustaz Fawaz tahulah bab ni. Hak amal kepada kita tu bagi, kalau boleh cari hak warak sikit lah, hak kita tau. Kalau tidak kita longgak. Tapi hak nak bagi ke orang tu bagi ruang. Dalam dunia ni mazhab Syafi'i bukan tak bagus, mesti bagus. Kalau orang tanya saya antara 4 mazhab ni, dari segi ranking tinggi, saya ingat saya bubuh mazhab Syafi'i ya. Bukan kata nak tafdil atas mazhab lain, di sudut dia punya, dia blend tau.
ada ra'yu sikit, ada dalil punya, ada ni. Tapi itu pun ikut bab. Kalau tanya orang Malik, dia kata Imam Malik bagus. Setengah tu orang kata mazhab Malik mazhab ahli hadis. Tapi kalau kita tengok mazhab Malik, dia kan ahli hadis, ahli ra'i, ahli hadis, dicampur. Dalam masalah undang-undang bagus, dalam masalah masalah juri tak juri dalam hukum, ini mazhab Malik. Semua mazhab ada kekuatannya. Mazhab Hanbali dengan kekuatannya. Tapi semua mazhab-mazhab, kalau ikut dalam sejarah Islam, mazhab yang paling kuat adalah mazhab apa? Banyak kali Hanafi ya. Sejarah Abbasiyah Muhammad Hasan Syaibani. Osmaniyah mazhab Hanafi. Tu saya dah sebut qiraat yang kita baca tu apa? Hafs an Asim ni, dari segi level kekuatan qiraat tu dia bukan lebih pada orang lain pun. Tapi oleh kerana itu pilihan Osmaniyah. Sebab tu orang di Maghrib Warash qiraat mereka. Mazhab Malik terus ada, mazhab Syafi'i terus ada, walaupun Osmaniyah ada. Jadi dunia berkembang, isu-isu berbagai-bagai, isu yang kita tak pernah dengar ni, cerita dulu ni. Dulu mana ada, dulu orang nak cerita wali ni angkat nikah di sini, pergi dia tak ada masa angkat nikah ada, lepas tu dia muncul masa angkat nikah tapi dia tempat lain kerana dia adalah wali. Cerita-cerita macam tu dulu. Sekarang tak lah. Sekarang dia boleh muncul tu video kan, memang dia ada dalam video tu dia nak kena bincang nikah melalui video telekonferensi ni boleh ke tak. Baru ni Sahibul Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang sebut dalam forum, baru ni saya tertarik lah juga. Kadang-kadang nak kena nilai kitab-kitab ni kan. Dia kata dia pergi di Indonesia, dia jumpa orang kata dia ni wali, dia tak muncul sebab subuh dia semayang di sini, sagi Aisyah tu pergi semayang di Masjidil Haram. Subuh tadi dia tak mai, dia pergi semayang Masjidil Haram. Orang tengok masya-Allah wali. Tapi kalau kita fikir panjang sikit, waktu kita Masjidil Haram kan sama. Tapi dulu orang kata dia tu tadi orang jumpa Jumaat dia sana, habis Jumaat dia main tambat lembu di kampung dia. Sana lari dengan kita berapa jam. Zaman tak ada. Maka kita pun tak petikai, kita bukan nak petikai kita dulu. Kita pun tak kata apalah, tapi bila zaman berkembang kita kena akur lah. Macamlah juga isu, sebahagian kitab dulu menyebut bahawasanya wanita mungkin boleh mengandung sampai 4 tahun. Dari segi saintifiknya tak mungkin. Tersukarlah kalau tiba-tiba satu orang wanita lahir anak. Anak siapa? Anak bekas suami saya yang mati 4 tahun lepas. Kacau kita. Ada dalam kitab. Dia cakap, Ustaz Mabah tahu, dia baca kitab. Jadi ini semua memerlukan fatwa tu, merujuk juga kepada perkembangan moden yang ada. Dengan menghormati kersajanaan. Tidaklah kita angkat satu tu untuk menyatakan ulama tu tak terpakai kerana boleh bagi pendapat macam tak, kita tak kata. Mereka tetap al-a'immatul ajilla, imam-imam yang mulia. Bahkan kita rasa kita hormat mereka, mengharapkan di akhirat jumpa dengan mereka di atas kesalehan mereka dan sumbangan yang mereka beri. Tapi dalam bab itu kita tak tarjih pandangan mereka tu. Orang kita ni dia ada satu penyakit. Oh, kalau hang tak terima pendapat dia, hang pandai daripada dia. Dia buat style tu pula dah. Awak hampa lebih pandai daripada Imam Ahmad lagi, hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i lagi. Dia bukan soal itu. Soal kita ada konteks. Ini saya dah sebut Syekh Mustafa Zarqa sebut Al-Madqa Al-Fiqhi Al-Am. Dia kata apa? Ada qaul yang dhaif pada satu zaman, dia kuat pada zaman yang lain. Dia kuat pada satu zaman, dia dhaif pada zaman yang lain. Sebab keadaan berubah, tuntutan berubah. Fatwa juga demikian. Kalau kadang-kadang bukan semua fatwa kita dah keluarkan, tapi bila kita nak jawab kat orang kampung, janganlah kita bagi jawab, terutama bila kita rakam ni video macam ni. Ambillah potongan tu, tengok ustaz-ustaz dia boleh kata benda-benda bertentangan dengan fakta. Yang kuat agama dia tengok tak apalah, dia salah satu. Tapi yang anti tengok
So dapat kat sebut nama masalah lah ni kan, satu dua hak perempuan tu, hak diorang buat dalam Facebook tu, hak macam-macam kan, yang kata saya tak mau Nabi saya tak suka Nabi saya panggil macam suami saya panggil macam Nabi Muhammad. Kita buat keluar fatwa tentang dia ada boleh. Oh, satu orang boleh kata macam tu. Ini pun nak kena bincang panjang ni. Satu orang perempuan, tak kira lelaki ke perempuan, kata macam tu di dalam Facebook. Tengok, tak masuklah berapa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh peguam yang rambut apa tu, saya pun tak tahu. Dan ini nak kena, kita juga nak kena imbangi supaya kita tahu keluar pandangan-pandangan yang pelik, yang mungkin dalam kitab dulu sebut tapi dia tak boleh, tak relevan. Ini yang kadang-kadang kita khilaf dalam benda-benda ni. Ini ada qaul jumhur kata, mungkin jumhur pada satu zaman dia kuat, mungkin qaul jumhur tu pada zaman yang lain dia tidak kuat. Jadi inspirasi saya tanya, saya harapkan fatwa kita dapat menyelesaikan masalah umat. Tapi dia tak bolehlah kerana nak tasahul tu keluar daripada dalil. Dia mesti berpaksi atas dalil. Di atas dalil tu ada dalil yang memberikan keluasan. Lagi mana keluasan tu dalil bagi, kita ambil keluasan tu. Tak bolehlah kita fatwa dalil memang tak ada, bercanggah dengan dalil tapi orang nak. Saya masih ingat, ini tak apalah rakam pun, satu masa saya pernah menyertai, dijemput untuk satu sesi perbincangan rasmi ni, bincang tentang sutra. Kesimpulan yang saya ingat, pasal saya bukan pakar, pakar-pakar yang apa panggil itu, kain-kain baju batik kita ni, terutama yang dari Kelantan, walaupun murah, memang sutra. Sutra ni ada hak mahal, ada hak murah, hak terputih-putih. Dia tu dia murah mungkin kita beli 7-80 ringgit lah. Tapi dia sutra, dia daripada ulat. Maksudnya dia daripada ulat. Ulat sutra. Bila UPM bentangkan semua, saya tanya, memang sutra-sutra. Cuma pasal murah, dia ada yang mahal, ada yang murah. Kata kalau sutra tak boleh pakai. Pengurusi tu, dia masih hidup, saya tak sebut nama dia. Dia kata kita tak boleh keluar dengan keputusan ni. Kalau kita sebut kacau, peniaga-peniaga kita nanti rugi, dia orang Islam. Saya kata tak, saya tak mau keluar sampai aku sudah. Tak tahulah, sampai sekarang saya tak tengok dia keluar. Sebab apa? Takut. Saya kata dia tak rugi, kain tu dia boleh jual kepada orang bukan Islam, boleh buat benda-benda yang lain. Kalau kata tak boleh, boleh buat benda-benda lain yang haram, dia lelaki pakai, orang perempuan boleh pakai. Tapi dia kata atas alasan kita memudahkan, jangan payahkan. Pasal pengharaman sutra jelas. Ini kalau siapa tengok ni, dia nak bangkang pandangan ni, tak apa, dia pergi buat kajian balik. Kok dia kata mungkin kajian hari tu tak betul. Tapi saya bukan kaji, pihak tu yang bentangkan. Saya hanya mula-mula saya sendiri pakai tu baju batik tu. Selepas majlis tu saya tak pakai. Saya pergi beli batik yang di, tak boleh sebut lah. Dah beli batik ni lah, yang di supermarket yang licin-licin sikit ni, yang kain sutra. Kita duk ingat tak, RM70 sutra mana. Tapi dia tak mau keluarkan atas alasan kita tak boleh buat keluar fatwa yang merugikan peniaga. Saya ingat dengan kata anda. So tak boleh lah macam tu. Maksudnya walaupun ada keluasan, tapi tak boleh lah berpisah daripada dalil. Wallahu a'lam.